Mystic Profile. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua para penonton Malam Mystic Profile daripada seluruh Nusantara. Dah lama kita tak berjumpa ya. Maklumlah, Brother Fai amat sibuk dan juga beberapa perkara yang perlu Brother Fai uruskan. Urusan keluarga dan berbagai-bagai urusan lagi. Namun pada hari ini Brother Fai akan kongsikan secara santai sebuah kisah yang datangnya daripada seorang kenalan Brother Fai, iaitu Brother Fai letak nama dia sebagai Harry. Kisah pengalamannya duduk merantau di negeri Sarawak, dan kini masih lagi beliau menetap di Sarawak. Dah lebih daripada 20 tahun menetap di Sarawak sebagai salah seorang pasukan sebagai pasukan beruniform ya di Sarawak. Sekiranya anda sudah bersedia, ayo rasai sentuhanku. Harry telah menyertai pasukan beruniform sejak berumur 20 tahun lagi. Biasanya kalau orang yang daripada Semenanjung, kalau bujang, kalau muda, biasanya akan ditransferkan ke Borneo, di Sabah ataupun di Sarawak. Dan rezeki si Harry ini, dia ditransferkan bertugas di Sarawak, di Sibu Sarawak. Kisahnya begini. Sewaktu Harry baru-baru berpindah di Sibu, maka di sana dia tidak ada siapa-siapa, tak ada saudara mara, tak ada kenalan siapa-siapa pun, ya. Apabila beliau menetap saja di sana, rezeki juga bagi beliau kerana beliau disambut oleh petugas-petugas anggota beruniform di sana dengan sambutan yang baiklah. Jadi beliau pun diberikan sebuah rumah sewa dan duduk di situ. Mula-mulanya beliau duduk berseorang diri. Jadi oleh kerana bosan, jadi beliau pun mengajaklah salah seorang kawan yang satu kerja dengan dia ni duduk dengan dia di rumah sewa tersebut. Dan kawan dia ni adalah orang dari situ jugalah, daripada Sarawak. Jadi setelah 2 minggu si Harry ni menetap dan bekerja di Sibu di Sarawak tu, tiba-tiba sahabat dia ni mengalami satu kemalangan, iaitu kemalangan maut. Apabila si Harry dapat tahu yang sahabat serumah dia, kita letak nama dia sebagai Herman lah ya. Si Herman ni meninggal dunia akibat kemalangan. Si Harry berasa betul-betul terkejut. Lalu si Harry pun pergilah ke hospital untuk pengacaman jenazah.
Apabila Harry masuk ke bilik forensik, Harry melihat jenazah sahabatnya itu. Harry terkejut. Astagfirullahalazim. Jenazah dia boleh dikatakan mengerikan. Sebelah mukanya hancur, tersagat dari jalan raya. Matanya sebelah ni hilang, tak tahu ke mana. Tinggal sebelah je muka dia yang nampak masih elok lagi. Brother Fai tak tahu macam mana nak bayangkan perasaan si Harry waktu tu. Sedih pun ada, sebab pun ada, macam-macam perasaan masa tu. Kata si Harry, dahlah dia satu-satunya kawan yang tinggal serumah dengan dia. Tiba-tiba kawan dia meninggal pula akibat kemalangan. Jadi mahu tak mahu si Harry dan kawan-kawan dia yang lain yang satu kerja dengan dia tu, kira macam diorang ni dipertanggungjawabkan untuk sama-sama menguruskan jenazah si Herman. Sewaktu Harry dalam proses memandikan jenazah tu, si Harry ni dia ni cuma bantu-bantu mana yang dia mampulah, ya. Dia siram-siram dekat tubuh badan jenazah kawan dia ni, si Herman ni. Sewaktu Harry menyiram di bahagian wajah si Herman, arwah si Herman, tiba-tiba mata Herman terbuka. Si Harry sangat terkejut pada waktu itu. Astagfirullahalazim, kata si Harry. Yalah kan, kalau kita pun kalau kena macam tu, kita pun terkejut. Mata arwah si Herman ni tiba-tiba terbuka, betul-betul tepat memandang kepada Harry. Jadi apabila si Harry ni dah terkejut, Harry pun mengundur ke belakang sebentar lah untuk menenangkan keadaan. Jadi lepas dia dah rasa okey, baru dia tampil ke depan balik lah untuk menguruskan. Lupa Brother Fai nak cakap, waktu tu jenazah arwah si Herman ni sudah di postmortem, dan wajah si Herman ni telah di repair lah kan. Kalau kita dah postmortem jenazah tu, wajah tu dia dah repair balik lah. Walaupun mata sebelahnya hilang, dijahit dengan cara yang cantik lah, walaupun dah tak ada mata sebelah. Jadi selepas proses memandikan jenazah dan mengkafankan jenazah, pengebumian diadakan pada hari itu juga kan, selepas pada waktu maghrib. Selepas waktu maghrib, pengebumian diadakanlah. Selepas proses pengebumian, lepas tahlil, jadi si Harry ni pun baliklah ke rumah. Balik ke rumah dengan berbagai-bagai perasaan dalam diri si Harry ni. Sedih pun ada kan. Tak tahulah macam mana nak cakap perasaan si Harry tu kan. Rasa macam keseorangan lah kan. Keseorangan kan. Dulu ada kawan, sekarang ni dah tak ada kawan, terpaksa tinggal seorang dekat rumah. Jadi si Harry ni pun tidurlah. Tibalah waktu untuk dia berehat, untuk tidurlah. Maka disitulah kisahnya bermula. Sewaktu Harry sedang tidur, Harry bermimpi. Herman, ya Allah, kau Herman. Herman muncul dalam mimpi Harry.
berkafan dan wajah yang sangat mengerikan. Harry, Herman. Astaghfirullahalazim. Di hujung kaki katilnya, bayangan Herman dengan keadaan berkafan masih ada di ujung katil, iaitu betul-betul di ujung kaki Harry. Astagfirullahalazim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Harry menutup wajahnya dengan selimut kerana ketakutan. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahalazim. Ya Allah, apa itu? Ya Allah, ya Allah. Jadi si Harry tak dapat tidur pada malam itu. Keesokan harinya, Harry pergi ke tempat kerja dalam keadaan yang sangat letih, dengan wajah yang agak pucat kerana tidak cukup rehat dan keadaan yang fikiran yang terganggu lah, ya. Yalah, sebab tak cukup tidur kan. Hari yang kedua juga sama juga. Sewaktu Harry sedang tidur, masih lagi dia mimpikan arwah si Herman datang dengan wajah yang mengerikan dan dalam keadaan berkafan. Herman, engkau dah mati, Herman. Kau dah mati. Jangan ganggu aku, Herman. Jangan ganggu aku. Harry terjaga dari tidur. Dan tetap yang sama juga, Harry ternampak bayangan Herman berada di hujung katilnya. Sama juga dengan keadaan yang berkafan dan wajah yang mengerikan. Harry betul-betul berasa takut. Memang takut. Bayangkan, Harry tinggal seorang diri. Apabila dia nak tidur, dia diganggu dengan bayangan jenazah arwah si Herman dalam keadaan berkafan. Hari yang ketiga juga berlaku perkara yang sama. Jadi hari yang ketiga yang seterusnya, hari yang keempat tu, sewaktu Harry pergi masuk waktu kerja, Harry nampak betul-betul keadaan dia betul-betul tak sihat lah, tak sihat ya. Jadi dia punya pegawai yang atasan tu nampak keadaan Harry yang nampak betul-betul tak sihat lah, kan, dengan pucat, dengan wajah yang cukup tak cukup rehat, dengan kemurungan dia lagi. Jadi pegawai yang atasan tu bertanyalah kepada Harry, apa yang berlaku sebenarnya ni, yang kau nampak lain daripada yang lain. Daripada mula kau datang sini dengan keadaan kau ceria, ya, kau agresif dalam bekerja, tiba-tiba kau jadi macam kemurungan, nampak tak sihat, muka pucat sejak kematian si Herman. Jadi Harry pun menceritakan kepada pegawai atasnya tentang apa yang berlaku kepada Harry pada setiap malam. Jadi pegawai atas itu pun membawa si Harry ni pergi ke pusat rawatan
ke pusat rawatan Islam untuk merawat keadaan si Harry ni. Jadi ustaz yang merawat si Harry ni mengatakan, "Oh, awak ni terkena badi mayat ni." Harry terkena badi mayat. Jadi apabila si Harry ni telah menjalani rawatan, Harry balik ke rumah. Seperti biasa, dia merehatkan badan dia untuk tidur. Sama juga, dia diganggu juga dengan bayangan jenazah arwah si Herman. Perkara ini berlarutan sehingga 1 minggu. Jadi kata si Harry ni, tak boleh jadi macam ni. Tak boleh jadi. Aku kena pindah ni. Aku kena pindah. Kalau tidak, sakit aku. Aku kena pindah. Setelah seminggu Harry duduk di rumah sewa tersebut, Harry pun dalam proses mencari rumah tu, dengan cepatnya Harry mendapat rumah sewa yang lain lah. Dia mendapat rumah sewa yang lain, dan dia mengajak jugalah salah seorang daripada sahabat yang sama-sama kerja dengan dia tinggal dengan dia juga. Kebetulan pada waktu tu pula salah seorang sahabat yang bekerja di situ orang Semenanjung. Orang Semenanjung jugalah. Jadi tinggallah si Harry ni dengan sahabat dia dekat situ kan, rumah sewa tu. Sejak si Harry tinggal di rumah sewa yang baru, maka barulah si Harry ni pulih sedikit demi sedikit, dan tak ada lagi gangguan setiap malam. Gangguan yang dibayangi oleh bayangan jenazah si arwah si Herman ni. Itulah salah satu yang Harry pernah ceritakan pada Brother Fai, kisah pengalaman beliau sewaktu beliau mula-mula menjejakkan kaki di Sarawak. Itulah orang kata semua tu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kini Harry telah lebih 20 tahun duduk di Sarawak, dan dia berkahwin juga dengan orang Sarawak dan dikurniakan dengan 3 orang cahaya mata. Subhanallah. Tahniah Harry. Ya saudara, itulah dia pengalaman si Harry dalam menempuhi liku-liku hidup ya, sebagai perantau ya, bekerja di negeri orang ya, di negeri orang. Walaupun di dalam Malaysia juga. Sabah Sarawak dalam Malaysia, babe. Kau jangan apa kata Sabah Sarawak ni bukan Malaysia. Jadi salah satu pengalaman yang Harry pernah ceritakan pada Profile lah. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama channel Malam Mistik Profile. Jangan lupa subscribe. Kepada anda yang baru mengenali channel Malam Mistik Profile ni, jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share. Kerana subscribe itu gratis. Kita jumpa lagi dalam kisah-kisah yang lain. Salah lah. Peace. No war.